Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang masih lagi sudi setia dengan channel ini di Ibnu Rijal. Kita masih lagi dalam siri membincangkan tentang misteri alam Melayu, yang mana kita merungkaikan dalam siri ini beberapa ritual ataupun amalan orang Melayu dahulu. Bukan semua orang Melayu buat begitu, tapi wujud dalam dimensi dahulu yang dicatatkan dalam jurnal Muzium Persekutuan Negara tahun 1973, mengenai beberapa amalan yang dilakukan oleh orang Melayu dahulu. Tapi sebenarnya ritual ini dia tak tertumpu pada orang Melayu saja. Dia tumpu pada Melayu, Cina, India dan India Muslim dan juga Kristian di tanah Melayu. Namun saya fikir saya nak fokus kepada Melayu dahulu. Mungkin lepas ni kita akan sambung dengan siri-siri yang berkaitan dengan orang Cina dan orang India. Semuanya disertakan dalam ni. Untuk episod yang kedua kali ini, saya nak kongsikan berkenaan dengan tangkal azimat yang diguna pakai oleh orang Melayu dahulu. Yang kita bahagikan dalam ini adalah dia banyak tangkal azimat yang orang Melayu dahulu buat ni. Mereka kaya dengan tangkal dan azimat. Untuk kekebalan diri pun ada, untuk tangkal untuk bagi pemisah, yang dikatakan sihir pemisah pun ada. Kemudian tangkal yang untuk jatuh cinta pun ada. Kemudian tangkal untuk dilindungi sewaktu tidur pun ada. Disebut sebagai perisai Nabi Sulaiman ada. Kalau tuan-tuan nak tengok perisai Nabi Sulaiman itu, bentuk dia lebih kurang macam gambar hantu Kak Limah balik rumah tu, yang pelawak tu kan. Yang masa dia buat, lebih kurang macam tu. Tapi ada Stars of David di kiri dan kanan. Saya akan tunjukkan nanti. Dan juga ada tangkal untuk bagi kuat tenaga batin dan sebagainya. Untuk sihir kebencian ini, dia ada tangkal yang dilukis. Saya sertakan dalam video ini bagaimana tangkal itu dilukis dalam bentuk kura-kura, tetapi dengan syarat dilukis itu, dia tidak meletakkan syarat dakwat itu dibuat oleh darah mayat dan sebagainya, tak kisah. Tetapi perlulah orang yang menulis itu, yang melukis tangkal itu yang berbentuk kura-kura itu, jangan angkat pen. Jangan angkat pen. Lukis, tulis. Kemudian dia ada beberapa tulisan di tepi-tepi tu. Saya tak faham tulisan apa. Tetapi di antara itu kena letak dua nama. Nama orang yang hendak dipisahkan itu. Tetapi dia datang dalam pelbagai bentuk. Kalau di bahagian pantai timur bentuk macam lain. Di bahagian utara bentuk macam lain. Di sepadan Siam bentuk macam lain. Di belah pantai barat bentuk macam lain. Tetapi tujuan mereka adalah sama, iaitu sebagai sihir pemisah. Tangkal untuk sebagai sihir pemisah. Dikatakan di dalam ini. It is used to break up the friendship of two people to the benefit of the writer. Untuk memisahkan hubungan antara dua orang, sama ada persahabatan, perkahwinan dan sebagainya, untuk sebagai kepentingan kepada si penulis itu. Okay? Break up an intended marriage so that the writer may himself marry on the other. So dapat memutuskan ikatan pertunangan agar tak jadi kahwin. So yang penulis itu akan dapat kahwin dengan orang yang berpisah itu. Okay. The names of the two people whose friendship is to be broken must be included in the charm. It is imperative that the correct spelling of both names be used, otherwise the charm will not work. Tetapi dengan syarat ejaan nama orang yang hendak disihir itu mesti tepat. Kalau lari A, B, C pun tak boleh, kena tepat. Tapi dieja dalam Jawi, saya tengok dalam ni, lari alif bata pun tak boleh. Okey, kena tepat. Kalau qaf dengan kaf ke, kan, kena tepat. Kalau tak tepat, dia takkan mujarab benda itu. Okey. Saya tunjukkan dekat skrin bagaimana bentuk sihir itu. Dia ada banyak bentuk azimat itu. Berbeza-beza di sebagian tempat. Okey. Kemudian benda ini akan ditanam. The charm must then be buried in the ground. Akan ditanam dalam tanah. If one of the two whose names are on the charm walks over it, he will be hate the other. If both walk over, they will hate each other. Okay. Kalau salah seorang ditanam di tanah, dan ruangan yang ditanam itu kena orang yang menulis itu kena ensure lah yang orang yang lalu tu dia mudah-mudahan dia lalu kat kawasan tu. Kalau dia melangkah tangkal tu, dia akan benci pasangan dia. Kalau dua-dua langkah, dua-dua akan benci. Tapi dia ada bacaan dia yang saya tak sertakan di sini. Saya takut ada orang cuba. Jadi saya tak bacakan. Okay, sekarang saya nak cerita info saja. Video ni bukan untuk nak ajak. Video ni untuk nak cerita info yang pernah berlaku dahulu ya. Okey, kalau tuan-tuan try buat sekarang, lukis-lukis ni pun tak jadi. Dia ada bacaan dia. Okey, di sini sertakan tapi saya tak mau cerita. Okey, sebab bukan nak ajak. Nak cerita pernah berlaku dahulunya macam tu. Saya tak tahu sekarang orang masih buat ataupun tidak, tapi berlaku. Mana cakap orang Melayu dahulu ni tak perlukan segala gambar apa pun. Sekadar dengan ejaan nama,
dan ada ritual lukisan itu dengan syarat tangan tak diangkat dan ejaan nama mesti kena tepat. Maka kalau salah seorang melangkah, dia akan membenci pasangannya. Kalau dua-dua orang melangkah, dia akan membenci satu sama lain. Kalau tukang tulis tu yang melangkah, tu saya tak tahu. Tu dia kena tanda sendirilah kat nada tanam. Lagi dia langkah, dia benci semua. Tak tahulah. Okay, itu untuk sihir pemisah. Tangkal untuk jatuh cinta pun ada juga. Okey, dimasukkan dengan beberapa bacaan ayat Quran dan sebagainya, untuk mengikat kecintaan, namun dimasukkan dengan beberapa campuran ayat lain. Kemudian sihir untuk, bukanlah sihir, dia ni mentera untuk menguatkan tenaga batin pun ada juga. Ditulis di situ dengan beberapa nama malaikat, Israel, Jibril, dengan ada dengan ada kalimah Allah, dengan ada huruf-huruf waw dan sebagainya. Saya kira benda-benda yang macam ni mungkin tak dianjurkan dalam Islam. Tapi tak tahulah, serahkan kepada orang yang pandai hukum lah. Okey. Satu yang saya boleh kata, jangan buat. Tapi insya-Allah lah kalau buat tak jadi ni, sebab saya tak sertakan di sini mentera dia. Kemudian ada dalam bentuk buah-buahan, charm itu ditulis dan letak nama dia sebelah sini, nama dia sebelah sini didukis, dan agar mudah-mudahan jadi kebencian. Saya sertakan dalam video ini beberapa contoh gambar dan azimat yang digunakan untuk kebencian dan untuk cinta. Okey, tuan-tuan boleh tengoklah. Kemudian saya sertakan juga dalam video ni emblem perisai yang dikatakan sebagai emblem ataupun amulet against evil spirit. Perisai yang disebut sebagai perisai Raja Sulaiman. Yang dibuat seperti mana yang saya cerita tadi tu, bentuk hantu Kak Limah punya gambar tu. Kemudian diletakkan bintang, kemudian dimasukkan beberapa huruf abjad bahasa Arab lah, huruf waw, huruf ain, huruf sin. Kemudian ada number 1313. Kemudian ada perkataan Arab macam kat situ tulis al-ma'. Al-ma' ni bahasa Arab air. Tak tahulah dia memasukkan al-ma' ataupun bukan. Okey. Begitu. Okey. Kemudian kunci rumah, sebelum kita keluar rumah dituliskan beberapa perkataan alif, dal, mim, 16, mim, alif, lam alif, ain, ha mim. Ditulis dalam kertas, ditanam di rumah. Bila dia keluar pada rumah, orang takkan jumpa pintu untuk nak masuk rompak rumah dia. Begitu. Okey. Itu yang dibuat oleh orang Melayu dulu. Okey. Kemudian ada beberapa kotak yang dibuat, dia lebih kurang wafak, tapi wafak mungkin saya akan pergi dalam tajuk yang lain. Untuk petua nombor ekor pun ada juga, saya sertakan dalam video ni. Okey, bentuk-bentuk dia, dan benda tu saya pernah jumpa sendiri dengan orang yang ada benda tu, orang tua-tua sekitar kawasan yang saya kaji. Saya jumpa sendiri, saya sembang sendiri, memang dia ada simpan. Bentuk ibarat wafak itulah, saya tak berani kata wafak, pasal wafak dia ada ritual yang lain. Mungkin dia sejenis wafak jugalah. Kotak yang dalam tu ada nombor-nombor. Ada cara kira-kira dia, hari ni nak tikam nombor apa, esok nak tikam nombor apa. Saya memang jumpa, bukan seorang, lebih daripada seorang. Orang tua-tua yang masih lagi main nombor ekor, yang masih mengamalkan benda ni. Okay. Dalam video ni saya sertakan salah satu bentuk daripada konsep yang disebut sebagai to produce wealth, untuk menghasilkan kekayaan. Okay. Di sini dia terjemah sebagai magic square. Okay. Okay, itu saja tangkal dan azimat yang dibuat oleh orang Melayu dahulu. Kita akan sambung dalam episod yang ketiga nanti. Saya nak cerita tentang ilmu ghaib. Mungkin kita jumpa. Assalamualaikum.